Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Cuaca kat sini sejuk sangat pagi ni. Ya Allah. Pemosal pula Dan tak pakai baju sejuk. Sangat sejuk Rasa macam kat US pula. Tapi tak sangka ni adalah kita berada di negara Arab, padang pasir yang sejuk pagi ni. Saya tak tahulah berapakah cuaca pagi ni, tapi saya rasa lebih kurang dalam 22 degree rasanya. Kalau saya check kat dalam weather ni, ya Allah sejuknya. Memang kejap lagi saya kena pergi cari baju sejuk lah, saya ingat. Yes, sekarang suhu kat sini adalah 22 saya nak tunjuk kejap. Suhu sekarang adalah 22 degree. Ui, sejuk sejuk sangat 22. Ditambah pula dengan angin. Dan saya nak belanja you all pagi ni beberapa benda penting. Sambil-sambil juga saya nak bagi sedikit sharing pagi ni. Sebab tajuknya pun nak jadi magnet jemput rezeki kan. Dan rezeki tu kita nak jadi magnet jemput rezeki tu bukan sekadar jemput rezeki biasa-biasa, tapi kita nak jemput rezeki yang berkat, berpanjangan, bermanfaat. Hari ni adalah hari kemerdekaan di Dubai, di UAE, United Arab Emirates. So ramailah yang hari ni keluar bercuti ni Okay, apa khabar anda yang berada kat Malaysia? Saya nak belanja anda momen-momen yang best pagi ni. Kalau you all dah ready, kalau korang dah like, komen dan juga share. Saya morning walk pagi ni, tapi saya nak belanja pemandangan yang best. Pagi kat sini baru pukul 6.36 pagi. Saya berada kat mana? Saya berada di Jumeirah Beach. Saya berada di pertengah. Saya jalan pagi ni jauh tau. Saya jalan sebabnya saya nak share sesuatu kepada you all semua. Okay, itu pun kalau you all semua dah like, comment, share, then saya belanja lagi view yang best. You all tak payah pun nak pergi Dubai, tapi pagi ni dapat. Anda semua dapat pemandangan indah di Dubai ni. Okay, dan dia ada satu bangunan yang dahsyat kat sini sebenarnya. Bila start ICM insyaAllah, saya bersama dengan guru saya, mentor saya, kita akan mula meeting, inner circle meeting untuk premier pada esok. InsyaAllah hari ni saya dah kena pindah. Saya kena tukar hotel lain. Saya kena pindah ke hotel untuk ICM tu lah. Kat sini dia panggil Versace Hotel. Dan pagi ni saya nak belanja all pemandangan kat laut. Dan saya nak belanja ada satu bangunan yang dahsyat kat sini. You dah komen belum ni? Dah like, dah share, dah tag ke kawan. Saya nak tunjuk anda bangunan kat sini. Wow, nampak tu Okay, saya nak belanja anda sebab kat sini juga Dubai dah bermula dah Dubai Expo 2020. So nampaknya diorang ada membangunkan lagi kat situ. Dia ada develop something big lagi kat pantai. Saya pernah pergi sini dulu 2016 saya pernah sampai. Tapi dulu kan kita baru sampai, tak gerti sangat. Jadi yang kali ni punya trip, sebelum sampai tu kita dah, orang kata, survey dulu lah. Buat research, study dulu apa benda yang best kat sini supaya kita dapat some content yang boleh kita share pada you all semua. Tu je saya fikir manfaat yang boleh kita sama-sama berikan kepada. Dah ramai kat pantai pagi. Kat sini waktu sekarang adalah baru 6.38 pagi. Tadi subuh 5.24. Saya hari ni bangun awal. Tak tahulah jet lag ke apa, jadah ke. Tapi pagi ni saya bangun pukul berapa Pukul 3.30. 3.30 pagi saya dah bangun dah. Saya belanja you all suasana kat pantai sini mari kita pusingkan dia. Yes. Okay, so kita nak belanja you all. Saya tahu kat Malaysia mungkin sekarang ni dah pukul 10.38 pagi. Sebab waktu kita berbeza lebih kurang 4 jam. Nampak tu. So ni pantai dia, cantik ni surfing zone dia tulis. Surfing zone area kat sini. Okay, cepat-cepat like, make sure you all dah like, comment dan juga share
untuk saya nak kongsikan lagi pagi ni, nak saya pagi tadi sebab saya bangun awal. So saya dah siapkan beberapa point yang saya nak share kepada anda semua, insya-Allah, kepada you all. Dan kat sini yang best ni sebab dia dekat dengan satu tarikan dia, attraction kat ni adalah Jumeirah Beach. Cuma yang nama laut ni spesifiknya nama apa tadi saya research tadi ni sebelum saya datang. Jadi saya betul-betul nama pantai ni sebab dia ada banyak pantai. Dia ada Mamzar Beach Park. Kemudian ada apa nama Kite Beach beach. Dan saya sekarang berada di Suquim Beach. Berdekatan apa? Berdekatan dengan ni tempat dia. Tu dia Burj Al Arab. Okey, ni adalah bangunan ataupun attraction kat tempat ni. Sekejap lagi saya berjalan sampai kat sana. Kat situ pun ada hotel yang best. Kat sini pun ada Burj Al Arab. Okey, mahal duduk kat situ, tak silap saya. Satu malam lebih kurang hampir RM10,000. Okey. Memang tak ada lah kita nak pergi sana kan. Ada rezeki insya-Allah lah kan. So saya kat sini pun duduk kat hotel yang kat the address sahaja. Okey. Yang rate dia pun lebih kurang hampir RM1,000 jugalah satu malam kalau di the address tu. Okey, so kita berada di kawasan apa nama? Jumeirah Beach. Kat sini dah ada dua tau. Satu kita panggil dia Jumeirah Beach. Satu lagi dia panggil Jumeirah Beach Residence, JBR. Okay. So ni pantai dia. Kejap lagi saya bawa you all jalan-jalan. Itu pun kalau you all nak lah kan. Sambil-sambil saya nak berkongsi pagi ni, apakah macam mana kita ni nak jadi magnet, nak jadikan diri kita ni dengan izin Allah SWT. Okay, dan kasih sayang baginda Rasulullah pada kita semua, insya-Allah. So saya nak share pada you sambil-sambil saya bawa you all berjalan pagi ni. Tu dia. So kan dia sebenarnya belum ada orang mandi belum sebab dia awal lagi ni, baru pukul 6.40. Tadi saya tengok dalam dia punya timetable, pantai ni dibuka pukul 7. Kejap lagi pukul 7 kot baru dia benarkan mandi, surfing kat pantai ataupun ada aktiviti pantai. Sekarang ni waktu kat sini baru lebih kurang 6.40 pagi. So kita berada kat sini, insya-Allah. Okay, so cepat tag kawan-kawan. Saya tahu mungkin ada yang sedang bekerja ke, yang mungkin sedang packing barang ke, yang mungkin tengah plan-plan pagi ni ke, nak buat FB live ke apa, nak buat video. So saya nak ajar juga sebab pagi tadi kan saya terbangun awal sebab semalam pun tidur awal. Saya rasa semalam saya tidur mungkin dalam pukul 10 ke 11 macam. Nak tak saya bawa dekat-dekat dengan Burj Al Arab. Ni antara bangunan yang tinggi tu. Hotel-hotel kat sini agak tinggi-tinggi dahsyat. Kat depan ni saya rasa dulu saya datang tak ada lagi ni. Under construction bangunan yang kat depan ni. Yang tu. Yang ni dulu saya rasa masa saya datang tak ada lagi. Dan kalau tengok pun kat situ dia masih lagi under construction. Kat sini memang, kat sini kalau benda yang sangat penting adalah rule, undang-undang. Sebab itulah dia bersih, tak boleh buang sampah bersepah tak boleh. Even bawa laju pun tak boleh. Yang kat sini banyak boleh sewa supercar. Saya pernah sewa dulu masa ni adalah bangunan Burj Al Arab. Dulu sebelah dia tak ada apa-apa Ni tak ada, ini pun tak ada. Dulu tak ada. Tapi kalau kita tengok sekarang kan, dah ada dah. Termasuklah yang kat sana ni. Ni ada tambak ni lagi, tak tahulah pokok bondo dia ni, nampak. Kan. Dan sebelah bangunan Burj Al Arab ni pun dia dah tambah lagi satu bangunan building kat situ. Saya pun tak tahu. Tadi saya daripada hotel saya tadi lebih kurang 10-15 minit lah macam tu. Sebab saya fikir pagi ni saya nak belanja you all view yang cantik. Jadi saya berjalan sedikit lah. Korang appreciate lah sikit. Saya bawa berjalan tau sebab hari tu saya dah bawa you all morning walk, brisk walk pagi-pagi berdekatan dengan Dubai Mall, Burj Khalifa kan. Kalau nak belanja pengalaman pemandangan sama kan tak seronok pula. Okay. Jadi pagi ni saya bawa you all kat Jumeirah Beach. Kat sini lah tempatnya. Pagi-pagi saya bangun 3:30 pagi saya bangun dah, dan saya dah preparekan beberapa poin penting untuk terdapat Burj Al Arab kat belakang sana. Okay, saya tak tahu sebelah tu dia besarkan lagi hotel ke macam mana ke.
Nantilah kita pergi tengok. So kita jalan sampai sana sekejap lagi. Nak tahu saya berjalan? Nak jalan ke sana? Ke sana? Sana? Mana nak pergi sekarang? Kan? Tapi cantik pantai dia nampak. Kan? Sangat cantik. Best gila pagi-pagi kat sini, insyaAllah. So saya nak ajar, saya nak beritahu sedikit. Sebab ramai tanya, kadang-kadang dah berniaga tapi tak jadi. Kadang-kadang berniaga tapi sale tak tinggi macam orang lain. Kan? Kadang-kadang dah senang sikit, turun balik sales. Kadang-kadang macam tu. Kan? Tapi tengok orang lain, orang lain okey je. Orang lain boleh je berjaya. Tapi kenapa kita tak boleh? Ada tak kadang-kadang rasa macam tu? Ada tak rasa kadang-kadang kenapa rezeki kita dengan orang tu berbeza? Ada tak benda tu? Dan saya observe benda ni, saya selalu tengok, saya selalu perhatikan. Okay? Saya datang kat sini tuan-tuan memang adalah untuk untuk datang untuk meeting. Saya meeting bersama dengan guru saya, mentor saya, Datuk Wira, Dr. Haji Azzian Osman. Kemudian kita juga akan melawat Dubai Expo. Jadi saya tidak ada tujuan nak melawat sesiapa yang lain-lain kat sini. Okey, jadi kadang-kadang dia tanya soalan, tak jumpa orang tu ke, tak jumpa orang ni ke, tak jumpa yang tu. Saya tak sempat nak jumpa semua orang, tuan-tuan. Kita datang ni memang ada tujuan tertentu. Maka tidak sempatlah untuk kita nak jumpa semua orang. Dan bukan semua orang pun nak jumpa kita, dan kita pun bukan nak jumpa semua orang. Kena fokus. Okey, kena fokus sambil-sambil saya ajak you berjalan. Tengok kat depan tu ada Burj Khalifa kat depan. Burj Al Arab, Burj Khalifa pula. Kan Burj ni biasa kalau nama dia Burj tu kat depan tu dia semua yang bangunan yang menara yang tinggi-tinggi. Sini dia orang ada lifeguard station. Mungkin sekejap lagi lah. Mungkin sekejap lagi pukul 7 kita boleh nampak orang akan mandi kat sini. Okay, sekarang ni orang hanya brisk walk pagi-pagi, morning walk pagi-pagi kat sini. Saya pun mengajak anda berjalan pagi-pagi dengan saya kat sini. Dan sekarang dia orang memang tengah mempromosikan, menarik orang pergi ke Dubai Expo. Best kat sini jalan-jalan, sejuk pagi-pagi ni tuan-tuan. Suhu 22 dengan angin yang boleh tahan jugalah kuatnya. Okay, kalau saya jalan kat layak tu saya kena pakai face mask kat sini. Okay, so ada tak yang nak saya share benda tu? Macam mana kita nak jadikan diri kita ni makna rezeki? Kalau tanya saya pernah mengalami situasi yang duit tak pernah cukup. Ada waktu yang masa saya ingat lagi anak saya kecil lagi, baby. Saya nak beli baju baby pun tak cukup duit. Anak nak lahir pun saya tak ada bajet. Kereta saya biasa tak bayar 2 bulan ke 3 bulan. Saya selalu tangguhkan bayar kereta tu sebab tak ada duit. 2 bulan dia nak masuk, 3 bulan baru saya pergi bayar. Dia nak masuk 3 bulan baru saya pergi bayar. Saya pernah diajar macam tu oleh seseorang. Dia kata, kau buat apa nak bayar on time? Kau bayar je lambat-lambat. Sebab masa tu memang kita sengkit dia. Kita sengkit. Dan juga kita pun terikut-ikut orang yang kita panggil dia leader yang sengkit. So menyebabkan kebodohan saya yang tak faham benda tu, tak tahu implikasi dia pada kita punya rekod keuangan, kita pun follow. Tapi saya mengakui yang jahilnya tu saya. Dan kita tu pun terikut pada benda yang salah atas kejahilan kita. So saya pernah mengalami benda tu. Okay? Pernah mengalami tak ada duit. Pernah mengalami dalam keadaan yang sangat susah, struggle. Nak belanja family makan pun susah. Duit bulanan mak tak bagi berbulan-bulan. Dan saya fikir macam mana orang kata setiap bulan kita kena bagi duit kat mak. Aku sini tak cukup duit. Aku sini pun tak cukup nak makan minum. Kereta pun aku tak bayar 4 bulan, 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Saya pernah juga tuan-tuan, Rotek insurance pun saya tak bayar. Saya pernah 6 bulan saya tak renew Rotek dan juga saya punya insurance sebab tak ada duit. Serius tak ada duit. Tambah pula dengan ada saman lagi masa tu. Kan ingat kan setengah kita kan kadang bila kita kena saman, kita kan tak boleh renew insurans dan juga Rotek. Okay. So saya pernah mengalami situasi macam tu. Dan sehingga kan saya tak tahu apa nak buat. Sehingga kan banyak masa yang kita rasa sangat blur. Sangat rasa macam aku ni memang ditakdirkan macam ni ke? Aku ni memang tak ada peluang ke nak berjaya? Ni saya bawa anda, saya bawa you lebih dekat dengan Burj Al Arab. Nampaknya memang betul. Yang saya nampak bangunan yang di depannya tu adalah bangunan sebahagian daripada fasa pembesaran hotel. Bermaksud kat sini Burj Al Arab ni dia besarkan lagi hotel dia.
Okey, dia tambah lagi new segment yang termasuk kat tengah laut. Saya kata, ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Betapa hebatnya dia orang daripada negara padang pasir. Negara padang pasir, bayangkan nak dirikan bangunan atas padang pasir, negeri yang tak ada apa-apa. Dan kalau dia panas, panas sungguh Yang saya sekarang datang sekarang ni, memang saya tengah kesejukan ni. Kalau datang, dulu kali pertama saya datang, masa tu memang musim panas gila. Suhu lebih kurang 45, 46. Tapi hari ni kita datang, suhu dia best. Okay, hujung tahun dia sampai lebih kurang, saya tanya pada guider saya yang bawa kami ke padang pasir. Dia kata suhu yang macam ni dia akan berterusan sampai bulan Mac. Lepas April tu dia dah start panas balik. Okay. So ada tak yang situasi macam tu? Sambil-sambil kita belanja nak sightseeing sightseeing kat sini. Okay, tu betul lah Dia orang memang sedang membesarkan ni Jumeirah Marsa Al Arab. Dia buat kat sini. Oh, dia mungkin dia tambah lagi hotel kat sini ni. Marsa Al Arab nama dia. Ni dia tambah hotel yang lagi besar kat sini. Tambah kat sana memang ada Burj Al Arab. Okay, kat depan ni dia panggil Marsa Al Arab. Ada dua dia punya ni. Satu memang kat darat ni, yang kat sana tu saya rasa memang betul-betul kat beach. Dan juga dia melangkaui ke laut. Dia punya tu. Dulu kalau tidak, dulu kita boleh straight je kat sini. Straight je kita boleh sampai ke bangunan ni, Burj Al Arab. Kat sini ada hotel. Ini hotel yang paling mewah. Kalau duduk kat sini memang siap sekali dengan kereta Rolls Royce tak silap saya untuk bawa kita pergi ke bandar, ke mall. Dia siap sediakan kenderaan untuk bawa kita. Okey, kat situ adalah bangunan-bangunan hotel tambahan kat situ. Okey, so sambil-sambil kita berjalan balik menuju ke arah laut tu, saya nak suasana tenang lah kat sini. Alhamdulillah, syukur. Suasananya tenang, sangat best, sejuk. So saya nak bagi tahu macam ni. Saya nak bagi poin yang pertama. Okay, macam mana nak jadi magnet, menarik lebih banyak rezeki, kejayaan, keberkatan, kebahagiaan, ketenangan. Of course banyak K yang kita boleh dapat kalau kita faham satu konsep. Okay, the first one. Siapa nak? Siapa kat sini nak belajar? Okay, kita buatkan secara live yang kita bagi. Saya bagi kepada anda ilmu pagi ni secara percuma. Dan saya harap bila you all belajar ni secara percuma, yang paling penting adalah macam mana you nak praktis kat benda tu. Boleh? Okay, dan jangan lupa untuk sekurang-kurangnya sharekan, tag kawan-kawan yang boleh join sekali pagi ni. Pagilah kat sini mungkin kat sana dah dekat tengah hari dah. Okay, so besok saya dah start kelas. Bila kelas saya dah start, saya dah tak sempat dah. Hanya pada insyaAllah kemuncak saya akan live, yang saya akan share banyak video yang kita dah kumpulkan segala, kita gatherkan semua information adalah pada 5 Disember nanti. Siapa nak? Okay, ni kita sekarang berjalan kat beach sambil nak ajar you all. Okay, yang pertama macam ni. Saya bagi satu, orang kata, kefahaman yang mudah, yang senang. Saya ambil satu analogi lah macam ni. Ingat tak dulu kita belajar kemahiran hidup kan? Cikgu kita, kemahiran hidup ke, you belajar sains ke, salah satu benda perkara yang cikgu kita akan minta kita buat, uji kaji adalah untuk menyalakan sebiji mentol. Pernah buat? Pernah tak you all buat? Okay, menyalakan sebiji mentol. Dan nak menyalakan sebiji mentol tak susah. Okay, taklah susah. Tak payahlah nak gunakan elektrik kat rumah. Sebab mentol sebiji mentol je. Kan, nak menyalakan sebiji mentol macam dulu, ingat tak kita ada lampu picit? Kan kita gunakan mentol. So nak menyalakan mentol, kita hanya perlukan bateri. Sebiji pun dah cukup. Yang kapasiti dia mungkin hanya 1.5 volt. Voltan. Sebab mentol tu kecil macam nonet. Okay, kita hanya perlukan bateri yang tak payah besar sangat. Tak payah pun nak guna yang besar-besar ke, bateri kereta ke apa, tak, segala bagai tak payah. Okay, pernah juga tak? Okay, pernah tak? Lepas tu kita mungkin pergi beralih pada benda yang lebih besar. Mungkin kita perlu menyalakan mentol kat bilik air tu. Mentol kat bilik air ataupun mentol kat mana-mana kat rumah. So mentol tu dah mula besar sikit. Yang tu pun kalau kita nak nyalakan, tidaklah perlukan tenaga elektrik yang terlampau besar. Cukuplah disambung dengan plug 3 pin tu, 240 volt. Okay, so kita tak perlukan banyak. Sebab mungkin mentol tu sebiji dia dah cukup lah untuk nak terangkan hidup kita seorang. Sebab kita pakai untuk kita seorang sahaja. Jadi kita tak payahlah nak macam
banyak sangat. Okey. Tapi bila kita dah duduk satu rumah, kita perlukan bekalan yang lebih besar. Apatah lagi kalau kita duduk katalah kat office yang mungkin ada 10 orang, 20 orang staff, ada aircon, ada peralatan elektrik, ada banyak komputer, ada banyak benda. Kita perlukan tenaga elektrik yang lebih besar. Kan? Kalau siapa faham kalau dalam elektrik dia ada one phase, ada one phase, ada three phase. Okay? One phase hanya sekadar cukup lah untuk kediaman, rumah apa semua. Satu phase dah cukup. Tenaga elektrik yang nak dibekalkan tu tidaklah terlampau besar. Okay? Tapi bila kita duduk di satu rumah yang besar, ataupun rumah yang besar, ataupun kedai yang besar, yang akan bagi kebaikan, akan bagi manfaat kepada ramai orang, kita perlukan yang lebih besar. So saya nak cakap macam ni, nak jadikan diri kita ni satu magnet, nak menjadikan kita adalah sebagai satu magnet rezeki yang besar, kita perlu besarkan siapakah orang yang kita nak bagi kebaikan jika kita berjaya. Okay? Jika kita berjaya, siapakah orang yang kita nak gembirakan? Mula-mula mungkin banyak bila kita berniaga ni, the first thing first, keutamaan kita of course pada diri sendiri. Aku nak bebas daripada hutang, aku nak settle down benda tu, aku nak settle benda ni, nak bagi mak ayah duit belanja. Selalunya macam tu. Okay. Tapi sometimes setengah orang dia sekadar yang tu je lah target. Alhamdulillah dia dapat, mungkin daripada jualan 1,000 naiklah 3,000. Mungkin ada yang naik 5,000, mungkin ada yang naik 10,000. Takat tu je. Dia terlupa semakin kita up ke satu level, semakin besar manfaat yang kita kena beri kepada orang. Maksudnya kita dah tak fikir pasal kita je. Kita mungkin fikir pasal tim kita, pasal staff kita, pasal orang lain. Kita semakin ramai orang yang kita bercakap. Okay? Semakin ramai orang yang kita tulis dalam kita punya dream ataupun target yang kita nak bantu. Mungkin masuk pada pelanggan. Mungkin kalau you adalah stockist, agent dropship, you mungkin tulis, okay, aku nak bantu 100 orang agent, aku nak bantu 1,000 agent, aku nak bantu berapa ramai lahir jadi stockist. So makin lama benda tu makin besar. So bila kita besarkan manfaat yang kita nak bagi, secara automatik Allah Ta'ala akan hantarkan kapasiti lebih besar. So dia nampak, dia ni kalau berjaya dia nak tolong ramai orang. Dia ni kalau sukses, dia akan bagi manfaat kepada lebih ramai lagi manusia. So dia akan macam Allah Ta'ala akan bagi lagi lebih, bagi lagi dahsyat, bagi lagi sesuatu yang besar kepada kita. Bila kita besarkan kapasiti, siapakah orang yang kita nak bantu ataupun kita nak tolong. You dapat satu tak benda ni? Dapat satu pagi ni? Sambil saya belanja anda sightseeing pagi ni, tempat-tempat yang cantik untuk you all tengok, you perhatikan kebesaran Allah SWT pagi ni. Okay? So nombor satu saya nak kata, besarkan. Dia ibarat senang cerita lah untuk saya nak memudahkan kefahaman kita. Sesenang saya cakap kat situ adalah, kita nak kat sini adalah tarik elektrik yang lebih besar. Poin saya yang pertama. Okay? Tarik elektrik yang lebih besar. Sebab lebih besar manfaat kita nak bagi, lebih besarlah kapasiti yang Allah Ta'ala akan beri pada kita. Nampak tak pagi-pagi ni nampaknya dia orang sedang buat kerja pembersihan juga. Saya belanja dah. Poin pertama tu fikirkan dulu. Okay, nampak tu punya bersih punya Dubai dia tengah mop. Tengok pula tangan saya pegang. Okay. Tangan kiri pegang, tangan kanan pula. Nampak dia tengah mop lantai tu. Nampak? Dia ni lah bersih dia orang ni. Kan? Macam ni lantai ni bersih. Macam apa? Demi untuk you all semua, saya menggagahkan diri saya tak begini. Nampak? Okay. So ni kat pantai pun dia tengah promotekan Expo 2020 Dubai. Itu tadi kat Burj Al Arab kat sana. Yes, betul. Tuliskan poin tu. Besarkan manfaat. Besarkan lagi kita punya. Jangan hanya fikir pasal diri sendiri. Ada ramai lagi orang lain yang saya nak bantu. Kat this area kan, saya nak tunjuk pada you all juga, ada banyak rumah-rumah yang memang rumah-rumah besar. Kat sana ada masjid. This area macam kawasan elit jugalah yang duduk kat sini. Of course lah kan, ni adalah Jumeirah Beach. So yang duduk sini mungkin orang yang bukannya kaleng-kaleng, orang yang sangat berjaya, orang yang sangat sukses.
Mungkin multi-millionaire, mungkin billionaire yang duduk kat sini. Tapi dahsyat kan? Dia nampak, diorang baru menyambut kemerdekaan malam tadi. So diorang pasang bendera UAE, United Arab Emirates. Okay. Okay, so macam mana lagi? Ada lagi nak saya share tak? Okay, macam ada tak nak je, tak nak saya tutup lah. Okay, ataupun saya delete lah video ni. Burj Al Arab tu hanya boleh masuk kepada orang yang menginap kat situ sahaja. Saya pernah lalu kat situ pada tahun 2016. Masa tu ada kawan ajak datang visit kat situ lah. Kalau kita kat situ pun ada kawan kita kat dalam tu, dia call dulu and kawan kita mengesahkan betul ada visitor baru boleh masuk. Kalau tidak memang dia tak bagi. Memang tak ada harapan. Tak ada harapan lah kita nak masuk dalam tu sebab dia punya security dia sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi. Bukan kaling-kaling ni. So kat sini dah ada bandar. So saya daripada bandar tadi, daripada arah situ tadi, saya naik Uber tadi. Dekat je. Tapi saya naik Uber daripada bandar kat sana. Pusing daripada the address Dubai Mall. So this area, kawasan-kawasan depan tu adalah kawasan-kawasan rumah dia. Kat sini pun. So dia juga ada park kat sini. Ada few park untuk kita nak siapa yang nak datang melawat kat sini kan. Okay. Dan kat sana tu adalah dia punya beach. Cuma beach tu tak buka. Saya rasa sekejap lagi dia akan buka sebab ni baru pukul 7. Tadi belum. Tadi dia tak buka lagi. So ada orang yang kat sini pagi-pagi ni, kebanyakan orang datang kat sini untuk jogging lah kat sini. Tapi memang best lah. Memang cantik. Kan. Saya pernah makan 2016, saya lupa pula. Saya pernah kat situ. Saya pernah pergi makan kat situ. Masa tu guru saya juga, mentor saya, Dr. Azan Osman yang bawa saya pergi. Kita pernah ada dinner kat dalam tu. Kat tingkat berapa saya tak ingat. Tapi masuk-masuk dia tu dah ada macam air terjun. Ada macam waterfall yang sangat tinggi gila. Kat pintu masuk. Kita orang pernah dinner kat situ. Terlupa saya nak beritahu. Itu yang saya tahu, dia mempunyai tahap keselamatan yang sangat gila tinggi. Bukan sikit-sikit punya security guard yang jaga tu. Bukan kaling-kaling weh. Okay. So kat situ. So kat sini pantai dia, saya tak tahu kat sini mungkin tengah buat apa, under construction. Diorang tengah nak membesarkan lagi ke apa benda. Sini ada toilet, senang. So kita taklah susah sangat. Kat situ ada Sukaim Park. Betul lah. Ni tadi saya kata nama pantai dia adalah Sukaim Beach. Kejap lagi saya nak kena balik dah ni. Saya ada masa sekejapan je ni pagi ni. Okay. Dan saya akan invite nanti beberapa orang ultimate, anak murid saya di kalangan ultimate, usahawan, peniaga yang kita bimbing, yang kita guide. Mereka ada lebih kurang tadi ramai lebih kurang 8 orang dah sampai ke Dubai. Diorang baru je sampai pagi tadi. Dan saya dah promise dengan diorang untuk bawa diorang ni pergi sarapan kejap lagi. Having breakfast pagi ni dengan saya. Cuma tu lah tengah cari tempat sebab hari ni adalah kat sini tengah cuti. Diorang tengah cuti. Cuti kemerdekaan. Pagi ni. So diorang tengah cuti, jadi kebanyakan restoran yang kita dah tanya nak buat reservation tu penuh. Alamak, penuh lah pula nak sarapan. Nak sarapan je pun kena buat reservation tau kat sini. Tapi itulah, dari segi online, nak cari maklumat, gather information kat sini insya-Allah okey. Tapi ada setengah kedai yang buat delivery, apps pun dia tak masuk, Telegram pun dia tak ada, WhatsApp pun dia tak ada. So saya tanya dia, dah tu macam mana kita nak order? Call. Mak, rasa macam zaman klasik. Kena call, hello, I want to make order. Okay, okay, lepas tu siap kena update. What's your phone number? Kena update pula. Dah lah kita tak ingat nombor Dubai. Lepas tu dia tanya pula nak apa. Kejap lagi dia dengar, kejap lagi tak dengar. Ya Allah, saya kata, kenapa? Saya try nak WhatsApp dia. Nombor phone dia tak ada WhatsApp. Nak invite, kena invite. Nampak kan kalau orang yang tak daftar WhatsApp lagi kan, nanti kan dia akan tulis kat situ untuk kita nak kena invite orang tu kan. Kena invite dia. Telegram pun sama. Saya search juga dekat Telegram pun tak ada. Memang sah. Okay. Dan yang saya amaze lah juga, maksudnya ada something yang kat Malaysia kita buat tu dah bagus. Ada sesuatu kat Malaysia yang kita buat memang dah okey dah. Alhamdulillah. Kita on track. Cuma janganlah kita ni cepat sangat berpuas hati. Maksud saya ada banyak lagi benda kita on track dan kena buat dengan lebih baik. Ni saya nak belanja. Dia punya beach. Ada tempat duduk kat sini. Nampak tu, nampak. Ada park kat belakang sana.
Okay, dan kejap lagi saya akan belanja. Bila kejap lagi saya naik Uber untuk balik ke hotel, saya belanja you all pemandangan kat bandar dia pula. Pemandangan jalan daripada sini ni, Jumeirah Beach, balik ke bandar, balik ke the address Dubai Mall. Siapa nak saya belanja dia? Siapa boleh stay? Kalau nak belanja tapi you all tak nak stay, macam mana saya nak buat? Payah juga kalau macam tu. Okay. Kat sini ni diorang banyak ada truck yang besar-besar macam ni, macam kat US. Sebab pemanduan dia pun belah kiri, sama macam kat US. Okay, so saya akan belanja you all nanti. Saya nak tunjukkan jalan. Tadi saya lalu tau, saya lalu tempat kalau kita daripada bandar ke sini, kita lalu tempat-tempat yang ada kereta-kereta besar tau, macam Lamborghini, Ferrari. Saya lalu tadi, saya tengok, dahsyatnya, memang power. Saya lalu tadi. So you all kena tak saya belanja jalanan saya balik kejap lagi. Dah berapa minit saya live? Dah 30 minit sekejap je. Pagi-pagi saya bawa you all untuk sightseeing. Okay, so saya nak bagi point yang kedua. Kalau kita nak jadi magnet rezeki, nak kaya, nak berjaya, perkara yang dulu saya tak pernah buat dan patutlah saya rasa masa tu saya tak berjaya, baru saya tahu, patutlah aku tak berjaya. Sebab aku ni suka sangat meragui diri sendiri dan meragui cakap ataupun kata-kata orang yang dah berjaya. Sebab saya pernah dengar orang berjaya ni cakap, kalau kau nak berjaya, kau kena bayangkan diri kau kena bayangkan dan kau kena bertindak, berkelakuan macam orang berjaya. Saya fikir balik, macam mana nak buat? Macam mana orang berjaya ni buat? How they do? What they do? Tu saya fikir balik, macam mana dia buat? So, rupanya Allah Ta'ala ni bagi kita fikiran, Allah Ta'ala bagi kita ni akal, bagi kita ni kebolehan, kemampuan untuk kita fikir. Okay? Contoh, saya kata dengan anda pagi ni, so saya kat sini merindui jugalah benda tu. Bayangkan nasi lemak. Dalam kepala otak kita ni terus boleh bayangkan ada nasi, lemak, bawah ada mungkin daun pisang, ada sambal, bilis, pedas, kacang, mungkin telur mata. Kita dapat bayangkan terus. Tapi kalau saya nak search kat telefon saya ni, terus ambil masa dan ikut kelajuan internet. Kalau internet tu laju, mungkin cepatlah dia keluar. Tapi betapa powernya manusia punya kuasa imaginasi ni, dia boleh fikir terus on the spot, terus keluar dalam kepala otak kita dan kita boleh bayangkan benda tu. Jadi sama juga dengan kejayaan, sama juga dengan sukses. Bila kita boleh bayangkan diri kita ni berjaya dan setiap hari kita bangun adalah kita act like a successful people, dan benda tu dia akan menarik, dia akan jadi magnet. Senang cerita macam ni lah, apa saja benda yang kita fikir, apa saja benda yang kita rasa, dan apa saja benda yang kalau kita buat, benda tu sebenarnya secara kita sedar atau tidak, dia adalah doa. Okay, dia adalah doa. Siapa faham tu? Okay, so kalau kita nak berjaya ni, kita kena buat benda yang orang berjaya tu lakukan, kan? So saya nak cakap yang kedua adalah kena bayangkan dulu diri kita ni adalah sebagai orang yang berjaya. Okay, mungkin macam tu kan, kita nampak Burj Al Arab, yes, hotel tu mahal. Kita just bayangkan, ya Allah, insya-Allah satu hari nanti dengan kuasa Allah SWT yang maha kaya, maha penyayang, sesiapa pun dia boleh bagi. Kalau kita layak. Kalau kita layak, kalau benda tu bagi manfaat, kalau benda tu memberikan kita kekuatan. You faham tak benda tu? You faham tak benda yang saya tengah cakap ni? Okay? Nombor 2 adalah kena bayangkan yang kita ni dah berjaya. Nampak ke nampak? Nampaknya anak saya pula telefon ni. Okay, nampak sekejap alamak, sekejap. Si Ajwa telefon saya ni. Anak saya memang tak hari call ni. Dan memang kita kena layan lah dia. Tak tahulah apa dia nak hari ni. Tengah kalau ikut waktu ni, patutnya dia sekolah. Tahu ni sekolah ke tidak ni budak ni. Sekejap saya menjawab soalan ni. Saya tengok anak saya kejap. Kejap ya, saya tengok sekejap si Ajwa. Saya gunakan Google. Saya dah masukkan kat phone dia, Google Duo. So dia kata ni cara senang nak kontak Abi. Memang dia kena kontak Abi dulu. Sekejap kita tengok Ajwa ni. Ajwa ke siapa? Ya Ajwa. Apa? Abi. Ya. Kenapa nak? Wawa kenapa? Abi. Ya Wawa. Abi. Kenapa Sofia? Abi. Ya, Abi dengar, Abi dengar. Hari ni bulan berapa? Hari ni apa? Hari ni bulan berapa? Hari ni bulan berapa? Hari ni bulan Disember. Tak, nombor.
Nombor hari ni 2 hari bulan. Hari ni 2 hari bulan. Mana Morris? Mana Morris? Mana adik Morris? Mana adik-adik? Adik Morris mana? Umi mana Umi? Umi ada kat hotel. Abi kat luar kejap ni. Abi tengah buat live. Nanti kejap lagi Abi balik hotel. Dah sarap? Wawa dah makan tengah hari? Belum. Wawa tak sekolah? Cuti. Cuti? Cuti apa? Mana adik? Adik mana adik? Adik Ajwa? Adik Mughris? Lah kenapa tu? Wawa. Wawa nak cakap apa dengan Abi? Wawa nak cakap apa dengan Abi? Abi. Ya. Apa dia? Umi kat hotel buat apa? Umi kat hotel lah tengah bersiap pagi ni. Nanti kita kejap lagi Abi kat sini baru nak sarapan. Breakfast pagi. Masa Abi makan. Abi belum makan lagi. Abi tengah buat live. Lepas Abi dah live nanti baru Abi makan. Wawa dah makan? Okey. Abi. Nanti rambut tu sikat dengan bibi. Amboi tak sikat rambut pagi-pagi. Dah gosok gigi dah? Mana adik? Tunjuk adik. Abi nak tengok adik. Nanti kejap lagi Abi sampai bilik Abi call adik pula. Patah-patah lagi Abi. Ya? Gigi tak patah-patah lagi. Tak apa. Tu gigi susu tu kejap lagi dia patah. Dia tumbuh yang baru tu jadi elok sikit. Aduh, daripada hari tu gigi patah cerita kat Abi. Mana adik? Adik mana adik? Adik Morris. Tunjuk adik. Abi nak tengok adik. Mana adik? Mana adik? Dia nak cakap dengan Abi tu. Ajwa? Adik, Morris. Kenapa Morris? Morris? Where's your car? Mana car? Mana car? Adik dah hilang dah. Mana adik punya car toys tu? Dah hilang? Dah rosak ke? Nanti sekejap lagi Abi balik. Abi callkan. Abi suruh Umi cakap dengan Morris. Okey lah Wawa Adik nangis tu. Bye-bye. Abi tak nampak muka adik. Yelah Dia nangis nanti Abi balik ya. Abi nak kena belajar. Okay bye-bye. Bye-bye Wawa. Abi pun nak balik hotel ni. Bye Sofia. Bye Muhris. Bye. Okay lah kita stop. Muhris memang macam tu. Kita orang bau baru sampai airport. Abi Umi balik sekarang. Saya pun macam kan. Memang macam tu lah Itulah, tapi kita bila kita keluar ni kan, kita nak belajar, kita nak explore banyak benda. Sometimes benda yang kita sangat rindu momen tu bila family lah, terutama anak-anak sebab Wawa umur dia 6 tahun, Mukhris umur dia 3 tahun. So sometimes kadang-kadang tu lah yang kita terpaksa tinggalkan. Sometimes macam kita terpaksa travel, pergi buat kelas especially masa sebelum pandemik lah sebenarnya. Dan saya rasa sangat bersyukur jugalah ketika pandemik tu, walaupun kita ada cabaran pandemik, tapi benda yang kita dapat adalah spend masa dengan family kat rumah. Sebab masa tu memang kat rumah. Dan yelah, Muhris memang dia anak bongsu, dia sangat manja. Of course dia memang cari Abi, cari Umi. Tapi itulah pengorbanan Dan even masa sebelum kami bertolak ke sini pun, kita memang betul-betul spend masa layan dia. Memang main kejar-kejar dalam rumah lah, keluar rumah lah, ajak main TV lah. Anak Ammar, Muaz dengan Husna, saya bawa dia pergi main go-kart. Sebab dia dah mula main go-kart pula dah sekarang. Jadi saya melayan dia. Sebab itulah masa yang kita ada. Sebab kita jangan lupa kan, bila kita nak berjaya dalam perniagaan, salah satu benda juga yang jadi magnet rezeki kita adalah menjaga keramat hidup kita, menjaga orang-orang yang kita bertanggungjawab dengan dia. Contoh macam anak-anak, pasangan kita, mak ayah. Dan even sebelum saya bertolak ni pun, mak saya dia kat rumah adik saya kat Perak. Dan saya nak gerak balik, saya nak kena panggil Uber sambil saya nak belanja you all pemandangan Sebelum saya bertolak ni, mak saya kat rumah adik saya kat Perak. So saya spend masa, saya call mak saya. Saya ingat hari tu mungkin dalam 30-40 minit jugalah bercakap dengan mak saya. Kan? Okay, saya bercakap dengan mak saya yang apa khabar dia kat sana. Sebab mak kita kan dia sangat-sangat, orang kata macam apa nama, mak kita ni adalah yelah sangat-sangat kan nak tahu apa kisah, apa cerita anak-anak. Dan dia pun nak juga anak-anak ni bagi perhatian kat dia. Faham kan? Okay.
So saya nak panggil Uber. Kat sini memang pengangkutan utama adalah Uber. Yang kedua ada satu lagi nama dia Karim. Karim pun ada juga. Karim ni pun macam Uber juga. Dia pun macam Uber. Sistem dia ni nama dia Karim. Okay. Even Uber Eats dulu kalau saya nak order makanan kan, nama dia adalah, dulu kalau saya nak pergi nak apa makanan, kita adalah order dengan Uber Eats. Tapi sekarang dah tak ada dah. Dia menggunakan nama dia Karim. Cuma saya tak tahu lah Karim ni dah ada kereta apa. Saya tak pernah ada. Dah lah, saya kena Uber je lah. Sebab saya nak cepat. Nanti kawan rumah saya dah tanya dah, mana lah abang ni pergi. Okay, so kat sini kita boleh sekejap saya nak tunjuk you macam mana saya boleh Uber. Kita boleh pilih Comfort, Black, Select. Ni high end car. Dia dah bagi situ kat dia punya rate sekali. Lepas tu select, kita juga boleh book by hour kat sini. Ada Uber XL untuk yang besar, family. Ada yang green ni macam Tesla. Ni adalah so jom kita naik yang kita rated. Tapi saya nak tengok ada tak available lah. Lemak 12 minit away. Ni jauh sangat pula. Kalau kita ambil yang Comfort yang biasa 4 minit away. Okay, kita ambil yang biasa lah. Tapi something yang biasa pun dia bagi kereta elok juga. Okay, kejap saya nak confirm kita punya pick up kat mana, pick up point kita ni. Kejap man. Lepas tu saya nak belanja you all tau. Ferrari ada tak? Tak ada. Mana ada kat sini. Public beach. So kita pick up spot. Confirm. Dia bagi tahu peringatan pasal COVID. Confirm kereta dan kita tengok apa kereta yang kita dapat. Jom kita tengok kereta apa yang kita dapat pagi ni. Okay. Ini Malaysia ada cuti ke? Dapat Lexus. Walaupun kita ambil dari kereta yang Comfort, dapat Lexus. Nama dia lah Hamid. Dia dah buat 8,875 trips. So dia akan sampai 5 minit lagi. So dia on the way ke sini untuk pick up saya. So saya nak balik ke hotel dan saya nak belanja you all few information lagi. Dan saya juga nak belanja tadi saya kata tadi beberapa point. So saya dah share yang point pertama tadi, kita nak tarik elektrik yang lebih besar. Nombor 2, bayangkan diri kita ni sebagai orang yang dah berjaya. Okay. Even saya ambil point-point juga, saya mengesahkan juga daripada artikel di Forbes.com. Forbes.com pun mengesahkan benda ni. Okay. Yang ketiga adalah saya nak cakap dengan anda, act like a successful people. Berkelakuan ataupun tingkah laku kita ataupun perbuatan kita, cara kita ni kena tiru macam mana orang yang berjaya. Sebab tu Mak Saleh kata, action speak louder than words. Kalau kita gebang-gebang cakap pun katalah, oh aku nak berjaya, aku nak bangun awal, aku nak bertindak cepat, aku tak nak bertangguh. Yes, memang betul lah kata-kata tu. Tapi benda yang lebih besar daripada kata-kata adalah tindakan. That's why Mak Saleh punya pepatah ataupun dia orang punya ayat adalah action speak louder than words. Tindakan tu lebih besar Dia punya orang kata nilai dia. Dia besar daripada kita cakap tapi kita tak buat. Okay. That's why cuba tengok macam orang berjaya. That's why saya cakap, saya selalu pesan pada anak murid saya, the first thing first, nak jadikan diri kita ni magnet ataupun jadi orang yang berjaya adalah tiru cara orang berjaya. Terutama bagaimana mereka ni berpakaian. Maksud saya berpakaian ni bukanlah berpakaian tu pakaian mahal, tidak. Pakaian yang kemas. Pakaian yang menampakkan kita ni kalau kita buat bisnes ni kita adalah serius nak berjaya. Terutama kalau you all ni yang sebagai founder ke, sebagai HQ ke kan, ataupun sebagai leader. Macam mana anak buah? Okay. Macam mana anak buah kita nak follow kalau tengok leader dia pun pakai macam ya Allah, ya apalah selekeh sangat. Sekejap saya menyubuh macam mana nak sampai. Okay. Saya kena tutup kasih punya mask dulu. Tutup plate number dia. Saya rasa kat sana dia punya Uber tu sekejap. Nombor dia 26558. Saya rasa kat sana lah dia nak ambil saya. Jauh sangat pula lah dia ni. Betul ke ni? Oh bukan. Bukan yang tu lah. Salah payah juga lah. Pick up spot. Okay. On the way. So saya kena tunggu kat sini je. Bukan yang tu. Okay, so kita ni nak kena bertindak macam orang yang dah berjaya. Macam mana mereka ni berpakaian, macam mana tingkah laku dia, macam mana percakapan dia, macam mana adab dia, macam mana kita panggil dia punya attitude dia. Yang ni yang kita nak perhatikan. Dan barulah kita boleh jadi orang yang berjaya. Barulah segala rezeki kita, segala benda yang kita nak tu mudah. Kan?
Yang paling lah saya cakap ingatkan lah, orang yang berjaya ni kebanyakannya adalah bangun awal. Seperti mana yang Rasulullah pun menganjurkan kita bangun awal pagi, minta, berdoa, bersolat pagi-pagi tu. Serius, dulu pun saya memang orang yang paling payah nak bangun awal. Betul. Dan saya perasan patutlah saya masih tak berjaya. Patutlah kadang-kadang kan bila saya dah berjaya sikit, lepas tu drop balik. Lepas tu dia macam tak jadi semula. So itu benda yang berlaku tau. That's what happened kepada hidup saya masa tu. Tapi bila betul lah bila orang kata bangun awal. Kita bila bangun awal ni, antara benda yang saya nampak, yang saya perasankan, kita rasa hidup kita jadi lebih panjang. Kita rasa masa kita tu macam lebih panjang. Macam puas lah. Puas maksudnya kan kita boleh buat macam-macam benda. Macam-macam benda kita boleh lakukan. Macam-macam benda kita rasa macam yelah, waktu tu panjang. Kan ada waktu yang kadang-kadang kita rasa masa kita tu pendek. Masa kita tu macam tak cukup. Pernah kan macam tu? Betul tak? Pernah kan macam tu? So kita rasa macam masa kita tu seolah-olah Okay, saya beli Uber dah sampai. Saya nak balik ke Dubai address. Hi, morning. Najib, yes. the address ya. Okay, sekarang ni kita nak balik ke the address. Sini kat sini walaupun dia tulis kat situ dia punya tu tadi apa nama? Premium ke comfort. Tapi memang betul-betul comfort ni lah. Okay, memang betul-betul comfort. Kita naik Lexus. Kalau kat sini sebab kat sini dia orang punya kempen ataupun tema dia kat mana-mana kedai dia akan tampal adalah tax free planet. Okay, sebab sini adalah bebas cukai. Beli kereta tak cukai. Even kalau kita berbelanja kan, macam beli apa-apa barang kan, beli kasut ke beli beg, kita akan dapat refund balik 5% cukai VAT. Kalau macam kat kita dia panggil SST lah kan, GST, SST. Kat sini dah ada VAT 5% yang baru diperkenalkan. Itu pun tidak pada foreigner macam kita, visitor tidak kena. So kita boleh claim balik. Macam semalam saya beli kasut, so saya dapat claim balik. Kita beli cincin ke, macam semalam mama saya beli cincin pun sama juga, dapat claim semula. Kan claim semula kita punya VAT tu nanti kat airport dia akan refund balik semula. Sebab kat sini banyak gunakan kad, jadi dia akan refund balik semula menggunakan, dia masuk balik kat kredit kita tu tadilah. Dalam masa within 1 week lah sebenarnya. Jom saya belanja nak pemandangan kat sini pula. Okay, ni pemandangan nak balik. Ni daripada ni tadi beach. Situ ada banyak, sini ada banyak macam estetik, spa. Ni rumah-rumah orang kat sini. Nampak tu, nampak. Besar gila rumah orang Dubai ni. Lepas tu hospital, ni ada gym kat sini. Ada office, ada tempat makan. Sini best lah kalau nak pergi ni. Cuma yelah, kadang-kadang ada makanan tu bukanlah kita punya tekak, bukanlah selera kita, tu je masalah, ada isu dia. Okay, so kita ni apa ni? Ni pun macam cafe juga. Cuma dia warna pink lah. Okay, dia menyokong wanita. So saya buat you all tour pula kat bandar, naik Uber di Dubai. Sebab kat sini memang yang pengatur utama adalah Uber. So bila Uber kita boleh tengok dia ikut tak apa track yang ataupun route yang ditetapkan. Kadang kalau taksi kat sini, okay, kalau kat sini taksi dia gunakan, dia ikut waktu time. So kalau dia pusing-pusing, dia belok sana sini, dia bawa salah jalan, memang kita kena banyak lah dia punya tambang. Okay, tapi kalau kita naik Uber ni kita boleh tengok lah dia punya route. Tapi ada juga lah saya naik taksi kan, saya naik taksi daripada airport. So dia macam nak cuba ikut saya track lah. Mula macam ni dia macam nak ikut jalan jauh ni. Saya terus buka Google Map dan dia dengar lah kita pasangan, dia terus ikut jalan tu. Sebab dia tanya kita kan, dia tanya, do you, macam dia kata, dia tanya you pasang ni ke map? Yelah sebab saya nak cek jalan. Dia terus ikut jalan tu. Kalau tidak, tak tahulah dia ikut jalan mana. Sebab dia kira based on time, dia punya fare dia. Okay, jom kita belanja. Ni banyak tempat makan kalau di sepanjang Jumeirah Beach. Sini ni ada banyak tempat makan. So kat sini. Okay, kat sini banyak macam restoran, cafe, semua segala. Okay, ada banyak kat situ. Nampak tu? Yes. Okay, ke mana lagi kita nak pergi hari ni?
Okay, kalau kita nak pergi lagi mana-mana nanti saya akan buat sempatlah lagi macam semalam-semalam ni lah. Tu kalau you nak tengok lah. Kau nak tengok, jangan lupa like, komen, tekan butang share. Share dulu pada kawan you all masing-masing. Barulah kita akan macam belanja lagi lebih. Nampak? Okay. Ramai tempat dah ada park kat sini cantik di kawasan perumahan dia. Ni kawasan-kawasan rumah dia orang kan. Dah lah sini sejuk. Nampak tu dahsyat-dahsyat kau punya rumah kereta semua segala bagai ni. Dan rumah dia biasa saya nampak sempoi. Simple dia tak ada tinggi-tinggi sangat. Kalau hotel tu dia orang suka yang tinggi-tinggi. Kalau rumah tu nampak dia rendah je, biasa je, normal je. Okay, so saya on the way balik ke hotel. Saya tahu kat rumah saya dah tunggu ni kan. Okay, kita tengok apa yang ada. Dan kemudian kita nak pergi breakfast pagi ni. Kita nak pergi. Okay. So tu pemandangan dia. You masih lagi bersama dengan saya ke? So tu rumah-rumah dia nampak tu. Kan. So saya belanja ada pemandangan kat sini, this area. Nampak kan tepi yang cantik. Okay, so ni kita dah masuk jalan ke bandar daripada beach ni tadi. Nampak tak? Jalan dia pun cantik, clear. So sebab dia orang cuti ni hari ni, jadi tak banyak sangat kenderaan lah lagi waktu pagi-pagi ni. So kita dah on the way ke the address Dubai Mall. Okay, kita pergi ke sana, tapi ni dah jalan dia. Nampak tak? Jom boleh nampak ke? Okay, kalau nampak very good. Tu dia tempat-tempat dia. So sini tadi saya nampak ada tempat-tempat jual kereta. This area lah saya nampak. Ni kawasan-kawasan macam dia orang punya ekonomi lah. Betul lah, ni tadi saya lalu nampak ada kat sini ada Volkswagen. Tu nampak. Okay, sini ada Porsche. Ini saya rasa macam kawasan-kawasan yang dia punya kawasan-kawasan yang besar lah. Tadi saya nampak kat sana ada Ferrari saya nampak. Okay, ni kawasan-kawasan Yamaha ni jual apa? Yamaha dia jual jet ski, motor. Itu dia. So ni jalan dia. Saya tak tahulah kat sini, saya tak cerita Exotica yang jual kereta-kereta yang super car. Sebenarnya saya tak sure lah kat sini dia ada highway ke tidak ke macam mana. Saya pun tak sure. Saya pun tak berapa perasan sangat ada highway. Tapi itu jalan dia menuju ke bandar. Address Dubai Mall. The address Dubai Mall, yes.
Friday is public holiday, right? Yes. Because the No traffic. UAE Because yeah, National Day. National Day. Okay. Yes. How many days they are holiday? 1 day or 2 day? 1 day is yesterday, today, And and Friday and Saturday. 4 days. so 3 days lah. 3 4 days. days. 4 days. Yes. Holiday. So if holiday, the Dubai Mall closing at 12 AM or 1? Yes, it's 1 or 12 is around about that. Oh, That is- okay. Yeah. Sebab kat sini kalau dia public holiday tu dia macam ni lah panjang sikit lah dia orang punya. Kat Dubai Mall tu kalau hari biasa dia tutup pukul 12. Tapi bila public holiday dia akan public holiday ke ataupun weekend ke dia akan tutup 1 pagi tu. Asyik mall buka sampai 1 pagi tu. 10 pagi dia buka, 1 pagi dia tutup. Bayangkan betapa panjang waktu dia. So ni adalah kat bandar dia tu nampak. So kat Malaysia dah pukul apa sekarang? Kat Malaysia sekarang dah pukul 11.30. Dah nak tengah hari dah. Kami baru nak cari sarapan. Kami kat sini baru nak cari sarapan. So tu menara dia besar-besar. Saya pun tak tahu, memang dahsyat gila dia orang buat. Nampak tu tadi kan kita nampak kat sana kan macam rendah-rendah je kan kat beach. Sampai je kat bandar terus macam dunia yang macam futuristic city tu. Poisa dekat hotel tadi, saya bagi dia rehat dulu. Dia penat semalam. So saya je berjalan pagi-pagi ni morning walk, ajak korang. Nampak saya jalan, saya ambil. Pagi ni saya lajak sikit pergi kat beach tau. Nak belanja korang ni. Tu Burj Khalifa. So saya punya hotel dekat-dekat kat situ. Sebelah dia, dia address. So kat atas ni dia ada macam MRT dia, subway. Okay, so kat atas ni ada subway dia. Brother, where are you from? Pakistan. Pakistan. Oh, how long you been here in Dubai? Almost 6 years. 6 years. Good here. The job Yeah, this job is very good actually. very good lah. Yeah. So you ride with Uber. What the different between Uber and Karim? It's the same cars, the same. Maybe little difference is only different companies. Oh, different company. So Yeah. you drive for Uber lah. I'm work for both. I'm Oh, work both. for Careem, Uber, DTC, hotel, everywhere. So you are independent lah. You Yeah. can drive for few company. Yes, yes. Okay. But the Karim is app for Dubai only or international? Karim. Careem is not as much international as Uber. Uber is Okay. maybe more than 100 countries, but Okay. Careem is maybe like 15, 10, like Oh. mostly in Middle East. Oh, mostly in the Middle East because the name also in the Middle East pronunciation Karim. Yes. But the Uber Eats is not available now in Dubai. They use Karim, right, for delivery. Uber delivery, yes. Uber delivery, food delivery is not working. It's only with Oh, Careem it's not and available now. Deliveroo and all this other. So kat sini dah ada 2 sekarang. Kalau kita nak ride ni, sama ada kita gunakan Uber ataupun satu lagi dia orang ada. Uber bought the Careem already. Oh, Uber bought a Karim. Yes. Oh, so it's also under the Uber. Actually, they are one. They are one. Yes. Dia cakap dari Uber tu dah di tu. Saya punya the address kat sana. Dia dah sampai, cepat pula dia sampai. Nampak taklah jauh sangat saya punya beach tadi tu yang saya nak pergi beach. So kita dah sampai kat sini. Sebelah tu tadi adalah Burj Khalifa. Nampak tu tadi. Nampak tak saya bayar berapa puluh dirham ni pagi ni nak ajak korang jalan kat pantai je. Nampak tu. So kat sini banyak dia punya bangunan-bangunan ni di own by Emaar. Emaar ni lah developer company kat sini. Emaar is the real estate company, right? Yeah, it's developers. Because I see most of the building is owned by Emaar in Dubai, right? No, in downtown mostly. Oh, in downtown mostly. Downtown mostly built by the Emaar. Oh, also include the Dubai Mall, right? Different companies like this Nakheel, the Palm Jumeirah built by Nakheel. Oh. The JVC, JBT is all built by Nakheel. There is Damag. There are a lot of companies actually. Okay, good. Thank you. Thank you. See you. Okay, saya dah sampai hotel dah. So hotel saya ni adalah kat Dubai Mall. Okay, the address. So dia kat belakang dia tu adalah Burj Khalifa tu nampak. Okay, yang saya semalam pun saya ada buat jalan-jalan kan. Siapa yang ada join saya sehari sebelum ni, few days before. Semalam je saya tak live kat sini. Semalam kalau saya perasan saya pergi ke Old Town dan sekarang ni kita dah sampai kat Dubai Mall.
So hotel saya adalah kat sini, di Mama. So sebelah dia adalah Burj Khalifa. Even ada tempat kat sini untuk kita nak naik kat situ. Dia ada tingkat kat silap saya sampai puncak tu ada tingkat 124. Dia ada dah 124 tingkat. Jom kita pusing sikit lah nak tengok kawasan-kawasan kat sini. Tu dah macam yang driver Uber ni tadi kan, dia cakap most of the building kat sini dibina ataupun owned by Emaar kat kawasan downtown. So this area dia panggil downtown lah, downtown Dubai. Okay, so kat sini ada Dubai Mall. So depan sana adalah Dubai Mall punya bangunan. Saya duduk kat sini. Ni dia panggil the address. Ada hotel dan juga ada residence. Beza dia beza. Nak tahu beza dia? Saya duduk dekat saya register through Agoda. Direct kepada dia ada tingkat 37 tu, ada lebih kurang 20 resident yang owned by S Holiday Homes. So saya book dengan S Holiday. So dapatlah rate untuk 3 malam lebih kurang dalam lebih kurang RM4,000 lah lebih kurang. Ada kawan saya dapat RM3,000 lebih 3 malam. Tapi kalau kita direct book dengan yang kat kalau direct yang kat bawah ni 1 malam RM4,000. So cakap, ish, bezanya. So apa beza kat atas tu? Beza kat atas cuma tak ada breakfast. Kat bawah ada breakfast. Dari segi bilik dia sama je. Team Momentum dah sampai ke? Dah. Team Momentum daripada awal dah sampai. Kita orang dah buat beberapa footage. Kita orang dah buat beberapa konten yang kita tengah nak kumpulkan semua benda tu dan nak share sesuatu yang penting pada 5 Disember nanti insya-Allah. Saya tahu 5 Disember tu hari Ahad dan kita buat pagi weekend sebab nak you all join. Pastikan juga you all dah join kita punya group Telegram Telegram najib.com. Tu nampak tingkat 124. Make sure juga you all adalah dah join kita punya group Telegram najib.com. Kat sini juga waktu kebanyakan kedai-kedai contoh macam breakfast, kalau hotel memang dah buka lah. Kalau macam kedai-kedai, restoran untuk breakfast dia buka pukul 9. So sekarang jam saya dah pukul 7.36. Breakfast hanya ada available pada pukul 9 pagi nanti. So tak ada breakfast lagi lah saya pagi ni. Okay, saya just bagi all sarapan minda momentum. Tadi kan saya bagi kan point-point. Saya dah bagi all point kan. Last point saya nak bagi, saya mana boleh tak bagi. Last point yang saya nak bagi sebelum saya berundur adalah kalau nak berjaya, nak jadi magnet, raikan kejayaan orang lain. So bila orang lain berjaya, satu benda saya nak beritahu you all, lagi banyak benda kebaikan kita bagi pada orang, lagi banyak kebaikan kita dapat. Senang cerita perkataan dia ada macam the more you give, the more you get. What you give, you get back. The more you give, the more you get. So bila orang lain berjaya, janganlah cemburu, janganlah jealous, janganlah iri hati. Macam semalam kan bila saya buat live video, saya share, saya tunjukkan kawasan, saya nak you sightseeing secara virtual. Mudah-mudahan bila you tengok nanti satu hari nanti you pun akan sampai kat sini. Itu niat saya. Ada pula lah yang komen, alah nak nunjuk-nunjuk lah tu. Saya fikir balik, apa bondo lah aku nak tunjuk. Kan? Apa benda lah yang kita nak tayangkan sangat. Tak ada benda. Yang kita nak tunjuk pada you all, insya-Allah satu hari nanti kalau you betul-betul berusaha betul-betul, kerja kuat, work hard, play hard, dapatlah pergi. Ni ada pula lah. Kadang ada yang saya explain, kadang saya buat topik, buat video pendek-pendek. Ada pula explain panjang lebar, benda-benda you kau tak tahu. Lah, lain lah, kau brother, you bro, kau lain lah, kau pandai, kau bijak, kau genius. Kita mengajar bukan semua orang pandai, bukan semua orang tahu maklumat yang kita share. Sometimes ada orang tak tahu dan sometimes ada orang yang sangat berterima kasih bila kita share pasal benda tu. Ni tak suka nak iri hati, suka nak cemburu, suka tengok bangsa kita jatuh, suka tengok orang lain menderita, suffering. Suka sangat macam tu. So saya kata, kalaulah kita ada perangai macam tu, sampai bila pun kita tak berjaya. Serius. Cuba cek balik diri kita. Bila kita buat perkara macam tu, kita buat benda macam tu, iri hati, dengki kat orang, kan, komen bukan-bukan, komen benda negatif, sampai bila-bila pun kita masih lagi akan duduk pada tahap yang sama. So cuba jaga sikit benda tu. Dan insya-Allah siapa kat sini masih lagi ada hajat, ada doa,
Saya gunakanlah tiket saya ni sebagai musafir untuk nak mendoakan anda semua, insya-Allah. Yang saya anggap sebagai anak murid saya, sebagai sahabat-sahabat saya, dan berhentilah stop untuk nak cakap bagi feedback yang negatif pada orang lain. Cukup-cukuplah bangsa kita ni dah ketinggalan terlampau jauh. Cukup-cukuplah banyak sangat benda yang kita jahil, yang kita tak tahu. Cukup-cukuplah mengkondem orang. Cukuplah. Kan? Sudah-sudahlah tu. Banyak lagi benda, banyak lagi perkara yang kita nak kena capai. Banyak lagi benda yang kita nak kena buat. Banyak lagi benda yang kita kena usaha. Banyak lagi. Dah tak payahlah kita ni sibuk-sibuk nak condemn. Yang sometimes ada benda-benda isu-isu yang kadang-kadang tak seimbang pun fakta. Tiba-tiba menuduh kita yang bukan-bukan. So kadang-kadang saya malas nak jawab. Ada yang menuduh bukan-bukan, katalah kita guna itulah, guna inilah, salah guna tu salah. Saya gelek, bila masa aku terlibat dengan semua benda-benda Allah tu, aku tak terlibat langsung. So kadang-kadang bila ada komen-komen oppose macam tu, minta maaf lah, memang saya tak layan. Dan kalau memang tak ada kena-mengena, dan saya terus doakan apa pun Allah Ta'ala pulangkan balik semula kepada anda semua, kebaikan sepenuhnya, insya-Allah. Okey? Dan insya-Allah sedikit sebanyak saya berkongsi pagi-pagi macam ni untuk bagi all semangat, memberi all inspirasi, memberi all macam satu sumber kekuatan lah, insya-Allah. Mudah-mudahan lah you all semua berjaya. Okey? Saya rasa itu sahaja. Terima kasih pada yang follow, terima kasih pada yang like, pada yang komen, yang dah share tadi. Teruskan tekan button share, ringankan tangan. Mudah-mudahan setiap apa yang kita share itu bagi manfaat pada orang. Allah Ta'ala pulangkan balik kepada kita dalam bentuk keberkatan, dalam bentuk kemurahan rezeki juga, insya-Allah. Esok saya dah nak start kelas, dah nak start meeting dengan guru saya, dengan mentor saya. Jadi saya mungkin akan kurang lah untuk nak live. Tapi kalau ada peluang, insya-Allah kita akan live lagi. Sebab dalam masa 4 hari ni pun guru saya, mentor saya akan bawa kami ke beberapa tempat yang menarik. So bersedia juga. Kalau dibenarkan kalau secara adabnya guru saya benarkan, maka saya akan live. Sebab tu saya dah beli SIM card dan saya bawa handphone spare ni siap-siap untuk nak share dengan you all semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi.